Mansahaban River, or Sungai Mansahaban, flows from the majestic Mount Kinabalu, goes through two communities that we shall bring in our program, Kampung Marakau and Kampung Kilimu. University for Society, or known as U4S programs, works together with community for long-term strategies and better impact. Kampung Marakau Ranau is selected as the first focus community in Borneo region to receive the U4S fund under Ministry of Higher Education for Socio-Economic Development. In addition to that, UMS also have some community engagement with Marakau communities and the surrounding communities through some of the knowledge transfer programs and projects. Kampung Marakau is located not far away from Kilimu village, and for a while, Kampung Marakau is known as a tourist destination in Sabah for its unique protected fish of Tagal Bombon and produces handicraft as part of the community-based income generation. The Tagal Bombon Kampung Marakau Association, which is the driving force for this Tagal, is committed in making the Tagal Bombon Kampung Marakau as a gateway for improving the overall socio-economic development of the community. Kepada Anda yang belum sampai ke daerah Ranau, daerah kami, daerah Ranau mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik. Antaranya ialah Bombon Kampung Marakau. Ada ikan yang jinak lagi besar, boleh bermain-main dengan ikan. Kami menanti Anda sebagai tetamu yang perlu kita layan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Jaini. Saya pengurus Bombon Kampung Marakau. Tagal ataupun Bombon ialah tradisi suku kaum orang dusun. Arti dalam bahasa Melayu ialah larangan. Konsep Tagal ialah satu sistem pengurusan sumber asli untuk menjaga kehidupan akuatik dalam sungai ini. Banyak cabaran bila kita mengusahakan Tagal. Antara cabaran yang berat dan perlu kita pikirkan dan perlu kita buat ialah cabaran berkaitan dengan perpindahan fungsi antara semua jabatan yang ataupun agensi yang terlibat, yaitu agensi jabatan pengairan dan saliran, jabatan tanah, jabatan perikanan, dan ada beberapa lagi lah. Dan saya harap antara agensi ini ada satu jawatan kuasa yang dibuat untuk menyelesaikan semua pertindahan fungsi agensi ini. Kalau kita tidak buat, saya sudah nampak dia ada agak sukar untuk meneruskan lagi Tagal ini. Dan untuk walaupun pesan pandemik COVID itu sangat memberi masalah
kepada kami, tapi bagi saya di sudut yang lain terselip hikmah yang sangat bernilai bagi saya. Antaranya ialah kita perlu bersedia untuk menerima sesuatu perubahan yang sangat bernilai dengan bekalan yang saya maksudkan di sini ialah bekalan yang berkaitan dengan perpaduan, bersatu padu. Kalau kita tidak bersatu padu untuk menjaga sesuatu yang bernilai terhadap masyarakat, dia tidak ada gunanya. Apa gunanya kita banyak dana kalau tidak bersatu padu? Mungkin dia akan jadi sesuatu yang bermasalah. Jadi balik pada COVID, saya anggap keadaan ini memberi pengajaran pada kita, pada kami, untuk bersedia menerima segala perubahan dengan ikhlas melalui bersatu padu. Kawasan inilah kawasan zona merah. Zona merah yang mendapat perhatian daripada pelancong untuk main-main dengan ikan seperti itu. Ini adalah Sungai Mansahaban. Sungai Mansahaban, dan ini adalah anak sungai dia. Kalau di depan ini juga ada lebih kurang hampir 10 spesies ikan yang ada, dan di kawasan ini ada 4.000 ekor ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hamdan Jaini, pengurus Bemben Kampung Merakau, bersama dengan timbalan pengurus Bemben Kampung Merakau, Cigu Japrin. Kami sedang berada di kawasan zon merah Bemben Kampung Merakau, di mana tempat ini adalah tempat tumpuan pelancong. Dan sebelum kami menjawab beberapa soalan yang diberikan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena dengan soalan-soalan ini menunjukkan bahwa kami diminta untuk berfungsi apa yang berlaku di Bemben Kampung Merakau dan apa yang menarik di sekitar Kampung Merakau dan juga Kampung Maliba, di mana Maliba ini melibatkan 3 buah kampung, yaitu Kampung Merakau, Kampung Libang, dan Kampung Bahang. Terima kasih. Sejak 5 tahun yang lepas, pada mulanya waktu itu Bemben Kampung Merakau belum dikenali sangat dalam bidang pelancongan. Walau bagaimanapun waktu itu sudah ada pelancong yang datang dari sekitar daerah. Dalam satu hari saya anggarkan lebih kurang dalam 25 orang. Dan selepas beberapa tahun, bermula daripada tahun 2019, kami mendapat kejutan dengan walaupun sebenarnya kami tidak boleh berfungsi tentang jumlah pelancong yang datang, tapi oleh karena program ini sangat penting bagi kami, jadi kali ini kami boleh berfungsi dengan jumlah kehadiran pelawat waktu itu. Pada ujung tahun 2019 pernah kedatangan pelancong mencecah 300 orang satu hari. Walau bagaimanapun daripada jumlah 300 itu kita tidak boleh anggap itu adalah rata kedatangan pelancong dalam satu hari. Pada tahun 2019 juga kami mendapat kejutan lagi, bila mana pelancong yang datang ada yang dari luar negeri. Pada tahun 2019 juga kami dalam daftar kami ada lebih kurang 27 negara yang pernah sampai di sini. Antara yang ramai antara pelancong luar negara yang datang ke Bemben Kampung Merakau ialah pelancong daripada negara China, Korea, dan
Korea dan Jepun. Kat, uh, daripada semua pelancong itu, saya boleh anggarkan 60% pelancong berada dalam negara atau negeri, dan lebih kurang 40% daripada luar negara. Tapi ini karena kita menghadapi pandemi. Dan untuk soalan seterusnya, saya bagi peluang kepada timbalan pengurusi Ciduk Japri pada soalan yang beralih pada soalan nomor 2. Oke, terima kasih kepada saudara pengurus Bombon. Jadi untuk makluman semua bahwa aktiviti yang paling digemari oleh pelancong apabila mereka datang ke Bombon ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk melihat ikan, atau untuk mereka juga ingin bermesra dengan ikan yang begitu jinak. Macam yang kita nampak sekarang ini, itu adalah salah satu aktiviti yang paling populer. Selain daripada bermesra dengan ikan, kita juga akan membuka Tegal ini sekali dalam masa setahun, dan dimana pada waktu itu kita akan jamu tetamu-tetamu kita yang terdiri pada pelawat dengan jamuan-jamuan istimewa yang berasaskan makanan-makanan daripada sungai. Samping itu kita juga akan menghantar jodoh-jodoh makanan yang berasaskan sungai kepada para penduduk Kampung Marakau, terutamanya kepada warga Amat. Oke, berkaitan dengan bahan-bahan mentah yang berada di sekitar Kampung Marakau ini, karena kita berhampiran dengan kawasan hutan, maka banyak sumber-sumber hutan yang kita boleh terbuka untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Antara salah satunya adalah tuhau yang boleh dijadikan produk serunding tuhau. Mana ada satu orang pengusaha di kampung kita ini yang membuat serunding tuhau. Dan yang keduanya adalah pembuatan baja kompos berasaskan kepada bahan-bahan organik, di mana bahan-bahan buangan yang ada di sekitar seperti rumput rampai, batang-batang pisang yang buruk, dan apa saja boleh dijadikan baja kompos. Jadi, kita juga mempunyai seorang penduduk kampung yang mengusahakan baja kompos sebagaimana yang saya terangkan. Samping itu kita juga mempunyai banyak variety buah-buahan yang berada di hutan yang kita boleh terbuka untuk dijadikan bahan ataupun sumber pendapatan. Contohnya jimat, ini jarang kita dengar. Jimat ini adalah sejenis stroberi hutan, tapi jarang kita jumpa. Dan mungkin ada juga buah-buahan tempatan lain yang seperti buah tarap, durian hutan, dan sebagainya. Selain itu, selain daripada ragimat, ada makanan tradisi suatu ketika dulu lagi. Antaranya ialah terabak, baduk-baduk, bawing, telidus, yang kalau kita komersialkan memang menarik perhatian bagi kaum orang dusun itu sendiri, dan saya yakin dia jadi perhatian bagi penduduk luar, sebab kita menginovasikan sesuatu makanan tradisi keluar. Berkaitan dengan bakat semula jadi yang ada pada penduduk kampung kita, bagaimana di tempat-tempat lain penduduk di kampung ini juga mempunyai bakat-bakat semula jadi seperti kemahiran mengukir dan menganyam, kemudian membuat alat tangan, ukiran daripada kayu, dan sebagai contoh kita punya pengurusi sendiri, Saudara Hamdan juga adalah salah seorang pengukir, di mana signboard mercu tanda bagi Bombon ini sebenarnya adalah hasil karya beliau. Dan kita juga boleh lihat satu papan tanda yang sangat unik yang beliau hasilkan di Bukit Tempurungan sebagai satu mercu tanda
daripada Bukit Dampurung. Saya rasa modal insan ini juga modal insan bagi orang kampung adalah hebat. Contohnya ya, orang kampung ini dia mahir bercocok tanam. Selain daripada mahir, orang kampung biasa dengan cabaran yang berkaitan dengan hutan, dan kebun. Saya rasa, Mana yang kita tahu bahwa kalau di kampung-kampung aktiviti pertanian adalah merupakan aktiviti yang dikatakan keseluruhan penduduk adalah terlibat dengan aktiviti pertanian. Dimana kalau di Kampung Marakau sendiri kebanyakannya adalah petani yang menghasilkan padi sebagai makanan utama. Dan samping itu ya kami juga ada menanam buah-buahan di kebun, dan selain itu ada juga pokok getah yang dijadikan sebagai sara hidup. selain daripada itu, ayah susah di depan Bisa kamera. ekonomi. Nah itu Selain daripada itu, selain daripada pertanian, satu fenomena bentuk fenomena, dengan kejadian satu aktiviti sosioekonomi kegiatan. Selain daripada pertanian, aktiviti sosioekonomi yang terbaru adalah pelancongan. Selain daripada pertanian, ada satu sosioekonomi baru, yaitu dalam bidang agro pelancongan. Dia kira macam baru mulai disadari betapa tingginya nilai pelancongan yang ada di kampung kami sekarang ini. Oke, selain dari pertanian di Kampung Marakau ini yang baru-baru kita dapati bahwa agro pelancongan adalah menjadi salah satu daripada aktiviti di penduduk kampung, di mana sebagai contohnya adalah Bombon ini sendiri adalah salah satu destinasi pelancongan yang bukan saja terkenal di peringkat daerah Ranau, peringkat negeri, malah juga sampai ke peringkat antar bangsa. Dimana kalau pada musim cuti, ramai pelancong daripada luar negara datang ke Bombon Kampung Marakau. Dan limpahan daripada aktiviti ini akan mendatangkan pendapatan bukan saja kepada penduduk kampung, malah juga sebagai pendapatan untuk negara kita di Malaysia ini. Sekarang nih masyarakat kampung yang berada di sekitar Kampung Marakau seolah-olah berlumba-lumba untuk mencoba diri dalam bidang pelancongan. Sebab selepas adanya Bombon Kampung Marakau, muncullah beberapa tempat seperti penginapan dan satu lagi Arna Village penginapan, dan kampung sebelah juga sudah mulai mengusahakan sungai menjaga sungai dengan harapan dia akan menjadi tempat pelancongan seperti yang ada pada di Bombon Kampung Marakau. Selain daripada itu, ada juga ATV, pengusaha ATV dan juga hiking di mana hiking Demprungan Hiri di bawah kelolaan Bombon Kampung Marakau itu sendiri. Itulah yang cetusan daripada ide orang lain selepas adanya Bombon Kampung Marakau, sebab kedatangan pelancong yang begitu menggalakkan. Kearifan orang-orang tempatan ataupun kearifan lokal, antaranya ialah ada yang pandai membuat parang, membuat
jala, 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 rambat. rambat, membuat bakul, membuat barang-barang yang berkaitan dengan keperluan di kebun seperti basung, wakid, barait, ini lupa harap Pak. Bangkala, Memakai membuat bangkala. bangkala dalam bahasa bangkala dalam bahasa Melayu ialah Bubu. Bubu, bubu tradisi. bubu tradisi, tapi bukan sama dengan apa yang kita nampak biasa nampak itu, dia lebih besar sepertinya. Oke, berkaitan dengan sumber pendapatan di antara di kalangan penduduk kampung, memang terdapat jurang yang besar antara mereka-mereka yang bekerja di sektor kerajaan ataupun sektor swasta dengan rakyat biasa. Dimana kalau mereka yang berkhidmat dengan kerajaan ataupun swasta mempunyai sumber penggajian yang lebih tinggi berbanding dengan orang-orang kampung biasa yang hanya bergantung sepenuhnya kepada pendapatan hasil daripada pertanian. Dan soal dengan isu yang mengganggu penduduk kampung, kalau di kampung kami ini didapati bahwa tidak ada isu besar yang menjadi penghalang kepada ataupun menjadi kerisauan lah kepada pihak penduduk kampung, ini karena kami di sini walaupun hidup berbeza agama, berbilang kaum, tapi kami senantiasa hidup dalam keadaan yang harmoni dan senantiasa tolong-menolong antara satu sama lain. Sebagai contoh, saya sendiri Muslim dan timbalan korupsi adalah non Muslim, jadi tidak masalah sebenarnya. Malah kami sedusun dan menganggap saudara. Iya, betul. Masa mula-mula Bomben ini dibuka, ada beberapa, lebih kurang 5 orang generasi anak muda yang pulang ke kampung daripada negeri lain untuk bekerja di Bomben ini. Dan setelah pandemi COVID-19 melanda, dia ada kerja lagi di sini. Sebahagian daripada anak muda itu kembali ke negeri lain untuk bekerja balik. Ada di antara penduduk di Kampung Marakau ini yang mengusahakan produk kerap tangan membuat parang sebagaimana yang disebut di kampung kita tadi, di mana kita ada setakat ini ada 5 orang yang berkecimpung sepenuhnya dalam perusahaan membuat parang. Dan kita dapati bahwa ada di antara mereka ini yang mengeluarkan parang yang begitu bermutu dan boleh dipasarkan sehingga peringkat antar bangsa barangkali. Cantik parang mereka. Dan sebenarnya kemahiran ini adalah kemahiran semula jadi mereka, dan itulah yang menyebabkan mereka berkecimpung dalam bidang ini. Dan rasanya kita dapati bahwa mereka mempunyai kemahiran, tetapi agak susah sedikit untuk mencari bahan untuk membuat parang, terutamanya bahan-bahan besi yang bermutu yang sesuai untuk digunakan untuk membuat parang. Kita mendapati bahwa mereka ini menjadikan perusahaan membuat keraft tangan parang ini, membuat parang adalah sebagai sumber pendapatan untuk keluarga, untuk menyara keluarga. Dan kita juga berterima kasihlah kepada pihak UNIS karena memberi bantuan kepada salah seorang daripada pengusaha ini, yaitu Encik Gos Church, yang mana beliau telah mendapat bantuan untuk membina bengkel. Dan untuk itu kami pihak pengurusan Bomben mengucapkan terima kasih kepada pihak UNIS. Oke, soal tentang pemasaran produk parang ini kita tidak ada masalah, sebab kita adalah daripada kalangan orang-orang kampung yang sentiasa memerlukan barang ini untuk dalam pekerjaan sehari-harian. Jadi
untuk uh, untuk pemasaran parang ini sebenarnya tidak ada masalah, dan kita juga menerima tempahan-tempahan parang daripada luar daerah sebenarnya, bukan setakat di Perangkat Kampung ini saja, tapi dari luar daerah pun ada yang meminta parang-parang yang telah dibuat di kampung kita ini. Oke, aktiviti yang dilakukan oleh penduduk sebenarnya biasanya adalah pilihan mereka sendiri, di mana yang bersesuaian dengan minat dan talenta ataupun kurnia yang kemahiran yang ada pada mereka. Contohnya tadi macam orang yang membuat parang, membuat kerabat tangan dan lain-lain. Selain daripada itu, ada juga yang berminat dengan peternakan ikan dalam kolam, ataupun ada juga yang membuat bengkel-bengkel untuk memiliki kereta, memiliki motor, dan untuk membantu belia-belia yang tidak ada pekerjaan. Kita barangkali boleh memikirkan sesuatu, contohnya dengan memberi mereka latihan ataupun menghantar mereka berkursus atau memberikan mereka kemahiran untuk digunakan sebagai sumber pendapatan di kemudian hari. Contohnya barangkali kita boleh bawa hantar mereka menjadi orang yang mahir menggunting rambut barangkali, ataupun aktiviti yang lain yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, tangan dan sebagainya, ataupun barangkali dalam bidang perniagaan. Walaupun banyak aktiviti yang menjadi pilihan sendiri, tapi kita dapati bila ada orang tertentu yang boleh yang mampu melakukan sesuatu yang menarik sesuai dengan jiwa orang-orang kampung, dia tetap menjadi ikutan. Contohnya Bumbon ini sendiri, pada awalnya yang ikut untuk mengusahakan Bumbon bukan semua, tapi sekarang kira semuanya terlibat dengan Bumbon itu. Jadi itulah contoh yang kalau ada sesuatu yang menarik perhatian dan sesuai dengan jiwa orang kampung itu sendiri, tidak ada masalah bagi orang kampung untuk bersatu padu ataupun bersama-sama bekerjasama untuk melaksanakan satu-satu proyek gitu. Cabaran biasanya saya dapati juga dalam soal pemikiran. Contohnya walaupun kita sudah perjelaskan tujuan kita, apa hasil dia, walaupun dia baik, tapi biasanya orang ataupun kawan-kawan orang kampung tetap masih menunggu hasilnya. Jadi kita mengubah mungkin pemikiran mereka, sampaikan sesuatu yang baik dengan cara tindakan kita sendiri, dengan cara kita laksanakan saja. Contohnya bila kita buat Bumbon ini, suatu masa dulu dia tidak mendapat sambutan yang menyeluruh, tapi bila setelah bertahun-tahun semua orang nampak yang hasilnya baik, dapat membantu ramai pihak. Jadi waktu itu sekarang ini orang sudah tahu yang Bumbon ini sangat baik untuk dikerjakan bersama. Soalan dia tadi. Oke, soalan dia, apakah aktiviti ekonomi lain yang pernah dijalankan atau masih berjalan selain ekonomi berdasarkan pelancongan? Dan apakah potensi aktiviti ekonomi bukan berdasarkan pelancongan tersebut? Maksudnya barangkali kalau Bumbon ini adalah salah satu daripada produk yang berasaskan kepada pelancongan, tapi di kampung kita ini ada juga aktiviti penduduk yang bukan berasaskan kepada produk pelancongan. Contohnya menghasilkan serunding tuhau sebagaimana yang diperkatakan awal tadi, ataupun menghasilkan meja kompos daripada bahan-bahan buangan berasaskan organik. Jadi mungkin Tuan Pengurus ini punya pandangan yang lebih lagi tentang hal ini.
Tuhau. Sekarang ini sebelum ini dan sebelum ini ada kilang Tuhau, kilang untuk membuat serunding Tuhau. Permintaan dia, bakalan Tidak mencukupi. tidak bakalan. mencukupi. Jadi kita boleh tanam Tuhau banyak-banyak. Pasti untuk memenuhi keperluan kilang itu sendiri, mewujudkan satu pekerjaan di kampung ini sendiri. Dan akhirnya ada Ya, sebab ketika ini kita menghadapi kekurangan bahan Ya. untuk diproses dalam kilang serunding Tuhau. Jadi kali itu juga adalah salah satu sumber pekerjaan kepada penduduk. Ya, itu baru Tuhau. Kita selain daripada Tuhau ada puyuh, termasuk Ya, burung puyuh, Burung. peternakan burung puyuh. peternakan burung puyuh. Burung puyuh. Kalau burung puyuh saya sudah bagi satu, saya sudah melewat di kebun di kandang puyuh sebentar tadi, dan rekaman itu boleh menjelaskan mana-mana aktiviti perniagaan yang bukan berasaskan pelancongan. Semuanya bila dalam keadaan sekarang, bila Bemben Marakau sudah ada pelancong, kita semua aktiviti lain tidak boleh kaitkan dengan pelancongan. Contohnya di kampung ini ramai yang ada kolam pancing, sama ada kolam pancing ataupun memelihara ikan seperti tilapia itu sendiri. Bila kita kaitkan dengan pelancong, kita boleh ambil ikan itu untuk pelancong. Boleh kamu? Sampai. Oke. Dan selain daripada produk peternakan ikan, ada juga kita dapati bahwa ada penduduk yang sekarang ini yang mengambil inisiatif untuk mengkomersialkan makanan-makanan tradisi orang dusun. Contohnya pembuatan jeruk ataupun dalam bahasa dusun beso. Dimana kita baru-baru ini di Facebook telah viral, ada seorang pengusaha dari Kampung Marakau yang sudah menjual produk beso dia di banyak tempat di sebelah kota Kinabalu, dan nampaknya sambutan sangat memuaskan. Ramai yang mencari beso tersebut. Makanan tradisi cukup penting. Makanan tradisi saya suka nih, macam yang saya cakap tadi, sudah disebut pasal tarabak telidus dengan baduk bawing. Kita boleh jadikan dia sebagai jus yang betul-betul menarik perhatian orang sini. Dia akan jadi satu makanan tradisi yang sangat menarik, dan saya percaya, saya yakin ya, kalau kita buat, dia akan boleh keluar daripada tempat ini. Sebenarnya kami sudah mulai mengusahakan dulu seperti telidis, kami sudah mulai tanam, tapi karena dengan beberapa masalah tanaman itu musnah. Jadi suatu hari nanti kalau ada rezeki, kami akan dapat mula balik. Nanti pandai-pandai lah dia potong. UMS SDG Leadership Program is embedded in translating the initiative of U4S that focus on the implementation of shared leadership through partnerships with community and academia in the effort to ensure socio-economic development of Kampung Marakau is sustainable.